شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صابر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, syahdan tiada wajib zakat pada khurma dan anggur melainkan tatkala nyata masaknya dan manis dan warnanya. Tiga sudut, sama ada dah masak ataupun sudah berubah rasa dia sudah manis dan juga warnanya. Itu dipanggil ba'da wudu'i salah, selepas nyata elok buah tu lah. Dan demikian lagi tiada wajib zakat pada segala biji-bijian melainkan tatkala keras bijinya. Padi dah keras, ya. Dan tiada disyaratkan, maknanya rupa masaknya baru tak sama. Ada kadang nampak merah tu, kadang-kadang hitaman pada, ya. Kalau pulih hitam tu. Jadi maknanya tabit dia ialah keras. Bila tengok sudah keras biji tu, maknanya sudah masak. Yang sempurna keras bijinya dan tiada syaratkan masak sekaliannya. Sebab tu jaga biasanya kalau orang dia buat apa tu, dia tengok kalau sekiranya jangkaan anggaran dia sampai zakat, umpama dia buat banyak, kan, 10 ekar, 10 ekar ni mendapat zakat biasa, buah pula cantik. Maka dia orang biasa dia orang ambil buah sulung, belum keluar zakat tu tak boleh. Dia kena keluarkan zakat tu boleh makan. Dia ambil buah emping. Emping. Orang pula sama padi tu pula, dia ambil 10 gantang buat sulung makan. Dia jaga, sebab tu dah mengandungi hak zakat. Kecuali dia keluarkan zakat dia. Kecuali kalau dia tak cukup, buat sepetak 2 je, kan. Memang tak cukup zakat pun, tak sampai 400 gantang, 200 gantang biasa dapat, atau lain lah. Ini kita tengok anggaran memang dapat dia buat banyak. Padi pula menjadi. Jangan dia makan kecuali dia keluarkan zakat. Zakat dia ada terkandung dalam tu. Tengah banyak dia ambil, kan. Ambil 10 gantang dia makan buah awal gitu. Wah, bagus kit itu. Semangat, tak apa semangat tu. Sedangkan hak zakat dalam tu dia tak tafrik, dia tak keluarkan. Nombor mula yang dikenaki dengan wajib zakat dengan yang tersebut itu ialah diperoleh sebab wajibnya. Tiada dikendak daripadanya wajib mengeluarkan zakatnya pada ketika itu, dan sunat mengira-ngira dengan ijtihad akan sekalian buah kurma dan anggur apabila nyata masaknya atas yang empunya dia. Pemula kafiat mengira bahawa berkeliling, yang mengira itu pada tiap-tiap pohon kurma. Ya, tengok tiap pohon kurma berapa tandan dari itu, kan. Biasa ahli khibrah yang pakar ni tahu lah dia anggar. Yang dia buat anggaran tu. Ataupun anggur, dan dikiranya akan buahnya atau buah tiap-tiap bagai daripadanya. Kemudian maka pada ketika keringnya, supaya apa? Berpindah si mustahik daripada ain buah itu kepada zimma yang empunya dia. Supaya makna berpindah hak mustahik kepada tanggungan orang yang memiliki dia tadi. Bila cukup aja, situ dia ada tanggungan untuk fakir miskin, dia kena ingat, jangan dia tak keluar. Dan disyaratkan bahawa ada yang mengira-ngira itu tahu akan, panggil orang pakar dalam bidang itulah, ya.
Dia mengira menggamak ni berapa-berapa. Biasanya kalau lari sikit-sikit je lah. Kalau tepat dia kira dia dah biasa kan. Tandan ni banyak berapa, banyak apa. Dia macam buah apa? Buah durian ke kan. Tengok dia anggap dia borong kan, dia tahu. Lebih kurang dekat-dekat. Lagi ada ia pula laki-laki yang akil baligh. Lagi pula merdeka, dia bukan hamba. Lagi adil, bukan fasik. Yang disyaratkan pada memindahkan hak kepada zimmah, bahawa dinyatakan oleh yang mengira-ngira dengan daman ganti yang empunyanya akan hak mustahik, seperti dikatanya, damin tuka nasiba mustahikin minar wal unab bi tamran awi zabiban. Arti ku jadikan akan dikau, ia telah apa tu, damin tu kan nasib. Siapa tu? Menyesailah, ya, akan bahagian segala mustahik daripada buah kurma dan anggur yang basah dengan sekikir keringnya. Dia tahu ni, biasanya kalau ni jadi kering banyak ada nyawa ni. Dia orang dah pakar bahagian tu, dia tahu lah. Dan disyaratkan pula kabul. Kalau Arab kata damin tuka, maka aku damankan engkau, mana aku jadikan engkau ni sebagai ganti penjamin. Nasiban mustahikin, maka akan nasib atau bahagian orang yang mustahik, diganti. Minan apa? Minan rutab dan unab, daripada rutab dan buah unab tadi. Itulah daripada rutab tamas pawasa, rutab unab anggur. Dan disyaratkan pula kabul daripada empunya dia, seperti katanya qabil tu zalik, mana aku terimalah demikian tu. Kemudian daripada itu maka harus dikerjakan persekalian buah kurma dan anggur barang sekendaknya, dimakannya atau dijualnya atau barang sebagainya. Atau ikut kaul di sini maknanya dia tetapkan dalam jaminan dia dulu, ya. Ini pendapat-pendapat ni. Setengah pendapat tu dia kena apa? Kena keluarkan dulu baru dia boleh makan. Dan tiada sunat mengira-ngira pada yang lain daripada kurma. Dan anggur, ya, seperti padi dan gandum. Kerana apa? Sukar, sebab tertutup bijinya dengan kulitnya, ya. Kulit dan biji tertutup dalam, kita tak tahu. Dan jikalau berdakwa si Malik akan lenyap buah kurma, habis tajuk lain. Dan jikalau berdakwa si Malik, mana Malik tuan milik tu yang mempunyai, akan lenyap buah kurma, ya, buah kurma dia sudah musnah ke, hilang ke, atau sebagainya lah, atau anggur yang dikira-kira itu dengan tiada dinyatakan sebab, atau dinyatakannya sebab tapi sebab yang tersembunyi, seperti dicuri orang. Siapa nampak orang curi, kan? Dia kata nak keluar zakat tu dah habis dah, dia kata, oh, ya, dah dicuri orang habis misalnya, atau separuh dan sebagainya. Itu sebab yang makhfiyum, ini sebab yang tersembunyi. Atau sebab yang zahir, seperti kebakaran. Dia kata nak keluar dah, tak dapat keluar dah zakat tahun ni, habis terbakaran. Mereka tengok betul 10 hektar dah habis, hangus. Itu maknanya nyata. Kalau curi tadi tersembunyi. Atau terampas yang diketahui orang, ya, orang rampas, orang nampak misalnya. Tetapi tiada diketahui umumnya, benarkah, dibenarkanlah ia dengan sumpah. Kalau benda yang tersembunyi tadi dibenarkan dia dengan sumpah, kerana ia jadi kepercayaan, lagi sukar mendirikan saksi. Bab ni payahlah. Atau diketahui ia serta umumnya, tetapi adalah sa'i itu berwaham, dibenarkan si Malik. Sa'i macam dia pemungut zakat daripada pihak kerajaan dengan sumpahnya. Dan jika tiada ia berwaham, ya, maka dibenar ia dengan tiada sumpah. Kalau diwaham tu mana berat sangka, tapi ada sikit-sikit, ya tidak ni, tak jelas. Kalau dia sendiri dah yakin atau tak, ya sumpah.
Ya, contoh tembakau nampak depan mata dah habis dah, apa lagi nak cerita pokok pun dah tak ada. Hangus semua. Dan jika dinyatakan sebabnya yang zahir tetapi tiada diketahui orang akan dia. Nah, saya dituntut akan dia saksi ni. Sebab zahir macam tembakau dia. Dan jika tiada, mana tadi? Tetapi tiada diketahui orang, benda tu betul tapi tengok tak ada seorang pun nak dapat mengaku bahawa benda tu terbakar. Kalau semua kampung nampak, macam lain. Kalau sini dia kena apa? Ada saksi dia yang mengisbatkan akan sebab yang zahir itu, ya. Kerana mudah mendirikan saksi, kemudian dibenarkan akan dia dengan sumpah dia pada dakwa lenyap ataupun musnah dengan sebab yang zahir itu. Dan jikalau berdakwa si Malik tuan punya tu, macam apa tu? Si Malik akan tak tengok. Inyai. Jikalau mendakwa si Malik akan inanya yang mengira-ngira pada kadar yang dikira-kira. Masalah ikhtilaf, masalah perkiraan. Orang ni kira ni nyanyi, saya silap kira. Apa hukum? Pada kadar yang dikira-kira atau akan salah pengiranya dengan kadar yang jauh salahnya. Ya. Sampai presisi sangat 50 kantang kan, jauh. Pasal kantang 2 tu sikit sangat. Mungkin tersilap sikit, banyak now. Seperti sulus 1/3. Orang ni kes 900. Kau no lari. 1/3 lagi. Atau serobok 1/125. Ya, serobok jauh. Jawab dia tidak dibenarkan dakwanya, melainkan dengan saksi. Ya, kalau ada saksi betul lah tu. Bahawa adalah saksinya. Dengan saksi adalah hendaknya seperti mendakwa ianya hakim pada hukumnya, atau dusta saksi pada saksinya. Dia saksi ni bohong ni, nyanyi ke saya kata. Maka itu tiada diterima dakwanya melainkan dengan saksi juga, ya. Tapi hendaklah dikurangi daripada pengiraannya kadar yang diihtimalkan kesalahan tadi. Hakim kena ambil telah seperti seunsur 1/10 atau senis, ya, setengah. Atau senis pun unsur. Kalau unsur 1/10 110. Kalau senis pun unsur 105. Dan jikalau tiada berdakwa si Malik akan salahnya, hanya dikatanya tiada kudapat akan buah kurma dan anggur melainkan sekalian, inilah banyaknya. Nah, saya dibenarkan katanya lah. Dia tak kata nyanyi apa, tapi banyak ni tinggal. Ini yang saya dapat akhir lah. Kerana tiada mendusta ia akan seorang jua pun, kerana diihtimalkan lenyapnya. Dan jikalau mendakwa si Malik akan salah yang mengira dengan kadar yang diihtimalkan salahnya, misal seperti 1 ausuk di dalam 100 ausuk, ya, 100 1, tak banyak. Kemudian daripada sudah lenyap buah kurma dan anggur yang dikira-kira, dibenarkan ia dengan sumpah lah. Jika berwaham sahih, dan jika tiada maka dibenarkan ia dengan tiada sumpah. Habis. Dan jika tiada lenyap buah kurma dan anggur yang dikira-kira tu, hendaklah diulangi, ya, mentakar dia. Mentakar mana sukat dia. Kalau jenis sukat, gandum, padi, kan. Dan diamalkan dengan barang berapa hasil takarannya, berapa hasil sukatan dia tadi. Ni kalau timbang, wazan. Emas, perak, tu kena timbang. Buah bijirian di takaran, itulah sukatan. Dan apabila sudah dikeluarkan zakat buah-buahan
dan biji-bijian, dan ada lagi tinggal senisab atau lebih. Jawab dia, tiada wajib zakatnya pada tahun yang kemudian kerana zakat tumbuh-tumbuhan tiada berulang-ulang. Bersalahan dengan zakat hayawan dan zakat emas itu berulang. Ya, zakat emas dah keluar tahun ni, tahun depan lagi keluar lagi. Tanaman tak ada. Maka itulah wajib berulang-ulang pada tiap-tiap tahun selama ada lagi nisab dia tadi. Ya. Kemudian bermula perbezaan demikian itu, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mentaklikkan ia akan wajib zakat buah-buahan. Dia je buah-buahan senang, buah-buahan. Wah, ejaan anda. Wajibkan buah-buahan dan biji-bijian tu dengan mengetam dia. Mana bila ketam cukup baru dikeluarkan. Dan mengetam itu tiada berulang ia. Orang tak ketam banyak kali, padi sekali ketam habis. Maka tiada berulang zakatnya. Ya. Dan lagi zakat tiada berulang melainkan pada apa tambah seperti haiwan, emas dan perak, kan? Haiwan dia tambahan beranak. Perak itu juga dia bertambah apa? Nilaian harga, kan? Sekilo. Setahun lepas kan naik, nilai naik, harga bukan naik, kan? Tambah kimah harga. Ada pun buah-buahan dan biji-bijian, maka itu putus tambahnya. Dah kerat padi habis dah. Kan? Maka hanya padanya kurang dua, ya. Dan tiada wakas pada zakat tumbuh-tumbuhan seperti zakat emas. Tiada wakas pada zakat tumbuh-tumbuhan seperti zakat emas dan perak juga, kerana dapat menyukukan dia dengan tiada mudarat. Bersalahan zakat hayawan, maka tiada dapat menyukukan dia melainkan dengan mudarat. Jadi nak kat separuh, nak kat separuh. Tak boleh. Sebab tu dia tak ada wakas. Kambing 40 ekor. Sampai 121 baru ekor. Tak ada dah kambing 40 ekor. 80 ekor kena sekat sikit. Wah, kerat badan kambingnya ni. Jadi ada had gitu. Ya. Tu antara zakat ada yang ada wakas, ada yang tak ada wakas. Wakas tu antara itulah persen ni. Ya, kalau macam emas ni misalnya dia ada tu. Kata had dia 20 miskal. Kemudian ada lebih-lebih. Persen lebih tu kena keluar juga. Ya, ada kambing tadi tak ada had tetap je. 40 ekor je. 50 satu juga. 60 satu juga. 120 satu lagi. Masuk 121 baru 2 ekor. Itu beza istilah. Kemudian babu zakatin naqad, menyatakan zakat emas perak. Babu zakatin naqad wallahu a'lam. Mengaji tak beramal ni. Tak ada biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Inzi'ajul qalbi li raw'atil anbiya'i arjahu min amalith thaqalain. Allah. Inzi'aj mana kejutan ataupun kegelisahan hati, seperti ketakutan, ya, para nabi itu lebih berat daripada amal jin dan manusia. Para nabi ada orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala.
Kerana mereka lebih mengenali Allah Ta'ala. Sebab takut ni, dia bergantung pada pengenalan. Lagi kenal, lagi takut. Lagi dia kenal, lagi dia takut. Orang tu kata, orang ni takut. Tapi tak duduk sekali dengan dia. Dia gerang, aku duduk sekali aku tahu. Kadang-kadang aku duduk serumah, lagi tahu. Maknanya, kedekatan tu membawa kepada perbezaan ketakwaan. Lagi dia kenal, lagi dia takut. Jadi siapa yang lebih kenal daripada para anbiya, kenal para anbiya, rasul lebih kenal Allah SWT. Kenalan tu banyak jenis. Ada kenalan ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Dia tak sama. Sebab mana pengenalan dia. Dia kenal buah durian melalui bacaan buku. Tak pernah tengok. Yang ni kenal buah durian, dah duduk bawah pokok. Nampak buah durian jatuh. Lain. Yang ni kenal, dah buka. Nampak isi. Macam kucing tidur. Tapi belum makan, dia pegang-pegang ni. Yang ni nak masuk mulut, dah telan. Sama tak? Ya, benda yang dikenal, sama lah buah durian. Tapi, cara mengenal dah lain. Rasa mengenal tu dah lain. Yang ni pegang buah durian. Sebut buah durian, dia terasa tajam duri. Sebab dia pegang, makan tak lagi. Yang ni dah telan lah. Lele yang liur. Sebab buah durian ni, tak dia rasa. Itu makna pengenalan dengan Allah Ta'ala begitu. Lagi tinggi makrifat pengenalan dia, lagi hebat dia dengan Allah Ta'ala, lagi dekat dia. Kemudian semakin bertambah makrifat seorang itu, semakin bertambah takut dan gerunnya kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW pernah menegaskan melalui sabdanya, a'rafukum billahi wa akhsyakum minhu. A'rafukum, aku lebih mengenal Allah dan lebih takut kepadanya daripada kalian sekalian. Ya, kalangan kalian. Mana daripada semua kamu. Mana orang yang paling gerun, paling takut, paling hebat dengan melainkan Rasulullah SAW. Dia paling mengenali. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala ialah hamba-hamba ni yang berilmu. Itu syarat yang pertama. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ulama. Pada al-lam al-ulama ni. Sebab kalau ada juga dia ulama tapi nampak dia tak takut. Iaitu kan ulama aku pulau dalam semak. Ada ilmu kan. Tapi lain cerita dia. Sebab dengan ilmu saja tak cukup dan ya, kita tak ada ilmu dia rosak. Ya, an-nas alikun illa al-alim. Manusia itu binasa melainkan yang berilmu. Kemudian wal alimun pun halikun. Orang yang berilmu pun binasa illa al-alim, melainkan beramal. Wal amilun halikun. Yang beramal pun binasa illa al-mukhlisun, melainkan yang ikhlas. Jadi tiga dia kena adun. Ya, al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Bau cantik. Bahawa dia jadi insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Ta'ala. Salah satu cacat aja, maka cacatlah kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sekadar ilmu ni tak cukup. Kalau tak ada ilmu, lagi teruk. Lepas tu jangan pelik adanya ulama-ulama usuk, ulama jahat. Sebab dalam ayat ini ada alif lam. Mana bukan sebarang ulama. Mana ulama yang termaklum. Alif lam di ahli zihni. Yang termaklum pada sini. Ulama yang mewarisi Nabi sebut. Dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan perjuangannya, dengan akhwal dia. Rohani dia semua lengkap. Ya, itu baru ulama yang diaku. Baru duduk taraf dia dapat sifat khasyah dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau dulu mujahid, sekarang mujahad. Itu tak ada. Dia dah berubah. Dulu mujahid, sekarang mujahad. Biar dia pusing ke Quran. Allah Allah. Hina diri tuan-tuan. Nampak duit dia dah habis. Cakap dah macam orang gila. Orang yang mengenal Allah seperti pengenalan para Nabi. Terlalu dahsyat ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Dan hatinya sentiasa gementar. Itu pada inzi'at. Ya, gementar hati, berkocak hati dia tuan-tuan. Kerana tidak sama orang yang mengenal harimau dengan melihat kuku dan taringnya dengan orang yang mendengar dan melihat harimau dengan kandang, dalam kandang dan
Jadi kita tengok dia punya gambar kuku dia kan. Yang ni tengok depan mata dia bergerum dia macam. Dia nak tembak harimau tapi tak biasa. Harimau jeling jatuh senapang. Kan? Kalau nak tembak harimau, kalau di Kelantan dia atas pokok tak ni. Harimau dah patahkan apa? Tengkuk lembu dia. Harimau biasa dia tak tarik habis, dia tinggal. Lepas tu diulang balik. Masa diulang tu dia orang tembak. Ya, buat pangkin atas pokok, dia tembak kepada atas. Jadi seorang ni nak try, dia pun buat pangkin juga. Masa harimau datang, harimau tenung dia jatuh senapang ni. Jadi maknanya apa? Pengenalan dengan harimau tak sama. Rasa dia tu, ketakutan. Kalau tidak, pokok nibung ni panjat kan? Serempak dengan harimau, tak ada pokok lain, sebelah dia pokok nibung dia panjat. Kalau tidak, kena satu batang dulu lolong. Dia takut ke harimau tu, hilang sakit di nibung dah. Banyak dia tak kira. Kan? Tak kerti memanjat pun jadi kerti memanjat. Itu dia panggil pengenalan. Bila di depan, rasa dah lain. Mana mengenal dengan rasa, dengan mengenal dengan i'tikad tahu, dia lain dan dia tak sama. Dia rasa, siapa rasa, dia rasa lah. Macam dapatan rasa dengan Allah Ta'ala lebih tinggi. Barang siapa benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, merasakan, itu dia kata, merasakan, seolah-olah berada di antara dua matanya. Seolah-olah Allah berada di antara dua mata. Apa maksud ini? Maksud sentiasa dekat hati ini dengan Allah Ta'ala. Ka'annaka tarah. Itu. Ya. Wa'bud rabbaka. Ya. Dalam ayat, dalam hadis Nabi kata apa? Mana sembahlah kamu kata. Kamu ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah. Tarah tu mana? Lihat. Lihat ke mana? Mata lah. Seolah-olah. Itu maksudnya. Mana kinayah daripada apa? Bila orang beribadat, dia nampak Tuhan macam mana? Kita buat kerja toki depan, nampak dia. Ya. Maka sudah tentu lah, keadaan perasaan dia melihat tadi dah rasa lain. Dia akan membawa satu suasana perubahan dalam jiwa dia dan membawa turun kepada tindakan dia. Jiwa dia dah penuh perasaan itu, kita tengok perubahan amalan dia lain lah. Kesedapan dia dah lain dengan Allah Ta'ala. Sebab dia ada zauq, rasa dengan Tuhan. Sebab jalan ahli sufi dia zauq tadi. Tarikuna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral sufi ialah bil azwaq, dengan rasa. Ya, bil azwaq. La bil awraq, bukan sekadar atas kertas kita bahas kan. Barang siapa benar-benar takut akan Allah Ta'ala, merasakan seolah Allah Ta'ala berada di antara dua matanya. Kemudian amalannya lebih berat daripada amalan jin dan manusia. Kerana amalannya diliputi fana. Amalan bila fana aja, dia ada keistimewaan besar di sini, ya. Tak Nabi suruh begitu kan? Fa iza ahbabta kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Fa iza ahbabta, apabila aku kasih dia, Tuhan kasih dia, dia akan dapat. Baru dapat fana tu masuk dalam golongan mahbubin. Orang yang dikasih Allah Ta'ala adalah aku pendengaran. Mana dia merasa pendengar, dia mendengar dari Tuhan, dia berjalan dari Tuhan, bergerak di semua. Yang mana dia tidak putus, sentiasa dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah. Jadi putih fana dan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalil mana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Mana yang takut kepada Allah. Innama semuanya yataqabbalullah, menerimalah oleh Allah Ta'ala minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa. Takwa, ya, sama ada takwa zahir, ada lebih tinggi takwa zahir dan batin di Allah Ta'ala. Allah. Mana kalau tidak bertakwa, amalan kita tak diterima. Tak bertakwa, tak jaga syariat, makan haram dan pakai haram, makan minum haram, di mana nak diterima doa dia kan? Zakara rajulun, dan sebab menyebutkan seorang lelaki yang as-as albar, dia dalam keadaan kusut masai rambut, dia berdebu, tiba-tiba rafa'a yadahu ila sama', dia angkatkan tangan dia ke langit, sedangkan mat'amuhu haram, makanan dia haram, mashrabuhu haram,
wa ghudiya bil haram fa inna ma yustajabu lahu. Maka di mana tuan nak perkenankan doa dia? Walaupun dalam keadaan zahir kesian tak dilanggar syarat tuan tak layan. Makan haram. Bila makan haram maknanya dia tak ada unsur takwa. Takwa itu mana imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah, menjauh segala larangan Allah. Zahir dan batin. Bahawa dia amal dia diterima Ta'ala. Ya, itu senang tuan-tuan nak terima amal. Justru itu bersungguh-sungguhlah kamu mengikut segala perbuatan dan amalan mereka itu. Ya, kita ikut amalan para rasul-rasul, para nabi-nabi dan golongan orang muttaqin, maka insya-Allah selamat. Di antara dia apa? Dia ada khasyah. Ya, khasyah itu gerun. Allah. Daripada ayat innama yakhshallah ni ulama bawa kaedah, ya. Man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Barang siapa yang tidak gerun hati dengan Tuhan, itu bukan orang alim. Walaupun kitab dia banyak. Itu alim kitab dia panggil. Ya. Ulama dia panggil ulama lisan yang hanya pandai berbicara, sedangkan hati dia jauh daripada Allah Taala. Dan qala mu'arif ar-riyadatu fil a'mal. Latihan itu dalam amal ketaatan dan ibadah. Ahli riyadah ialah orang-orang yang sibuk dalam urusan membersihkan diri dia. Sentiasa dia bertobat dengan Tuhan, banyakkan amalan, banyakkan zikrullah, jaga anggota tujuh, semua riyadah jaga. Dan mendidik akhlak dia, membaiki ahwal dia pula, ahwal dalaman dia. Dan dalam masa yang sama mereka tidak memandang kepada amal. Itu hukum besar ni, jangan pandang amal. Maksud dia apa tu? Fana'lah, lenyapkan. Pandang dia. Apabila mendapat ketinggian kedudukan, ya, dapat ketinggian kedudukan, wah, dia rasa dia macam habis. Dia tak pandang semua melainkan dari Allah Ta'ala. Kemudian seseorang murid sangat perlu melatih, menyuci, mendidik dirinya dalam melakukan amal ketaatan supaya dapat mewarisi sebagaimana yang dikatakan oleh ahli basirah, dengan kadar kepayahan dapat ketinggian. Ya, bikadri ta'anna tanaluma tatamanna. Dengan kadar mana kamu usaha, kadar itulah akan dapat. Ya. Man talabal ula sahiran layak. Siapa menuntut ketinggian, dia kena berjaga malam. Ya, nak jaga malam itu satu benda yang tinggi lah. Orang yang inginkan ketinggian perlu berjaga malam tu demi Tuhannya, dan orang yang mencari intan permata. Orang cari intan permata bawah kan, dia kena harung lautan, kena selam dalam, bukan kerja kecil anak. Ya, nak menyelam dalam air yang dalam lautan. Kalau sufi pula dia nak menyelam alam nur kan, sampai ditajalli makrifat dengan Allah Taala. Ya. Itu kerja bukan kerja kecil. Dia kena gembat dengan zikir banyak. Kalau tidak, dia tak nampak, tak terbuka tu. Kemudian renungilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, banyak ayat-ayat ni. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum. Wallazina jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Mana kesungguhan kena ni. Kalau tak ada sungguh, tak ada lah. Habis, dan ikutilah segala suruhnya. Ya. Nasaya kamu akan mendapat darajat dan ketinggian sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik, amal saleh. Itu dalam beramal ni semua pun dan pantas sari'u. Perhatikan. Ya. Dua bandingan. Kerja akhirat, kerja dengan Ta'ala, semua suruh pantas, semangat. Kalau kerja buat dunia tu, sekadar je. Sekadar je. Sebab kita perlu juga, tapi sekadar. Tak le sampai peringkat macam mana cari akhirat. Ya. Wa'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal di akhiratika ka'annaka ta'ishu tamutu abadan. Kamu buat amal untuk dunia macam seolah kamu hidup selama-lama. Mana apa? Masa panjang boleh tangguh. Itu maksud dia. Adapun amal akhirat ka'annaka tamutu wadan, mu nak mati besok. Kalau malaikat kata pukul 9 besok engkau jalan, wah, malam ni tak tidur kan, handphone cabut bateri. Bukan badan bateri cabut.
Tak ada dah, tak nampak orang lagi dah. Besok nak berangkat, tak ada angkat pergi Mekah, pindah alam terus. Alam barzah. Macam mana tuan? Itulah maksudnya. Ya, bagaimana kalau kita rasakan besok kita balik. Macam itulah dia nak setiap saat. Sebab tu hati para awliya setiap saat dengan Tuhan dia itulah. Sentiasa siddatul faqri dengan Tuhan. Baru dia dapat banyak curahan, limpahan, ya, laduni dan sebagainya. Dan segeralah kamu pada mengerjakan amal. Dalam beramal jangan lambat. Dia kena pantas, cergas maksudnya. Mendapat keampunan daripada Tuhan. Dapat ampun, selamat. Tak dapat keampunan, parah. Atau dunia je kalau kena hukum bunuh, dapat pengampunan. Wah, lebih suka je. Kalau tidak monyu macam ayam dekat kapur. Dapat keampunan, lega kan. Ini bukan keampunan maksud, keampunan daripada Tuhan sendiri lagi besar. Kemudian mendapat syurga yang bidang luasnya seluas segala langit dan bumi. Itu nak bayangkan keluasan je lah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian wajan natin. Barulah sediakan syurga. Sebab apa? Syurga nak masuk tak boleh kena jadi orang yang bersih. Sebab itu maghfirah itu penting. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, mu'iddat lil muttaqin. Nak bentuk diri jadi insan muttaqin, itulah. Bukan kerja kecil. Kerja yang mencabar, kerja yang perlukan daripada kesungguhan yang sungguh-sungguh. Kemudian firman Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang mendermakan hartanya. Itu dipanggil apa? Riyadhah lah. Kan nak derma harta kan senang. Ada setengah dia cakap, ya aku cari benda-benda nak bagi orang peri-peri. Orang buta cakap kan, dia tak kenal. Ya, dia tak kenal apa yang ada di sisi Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi. Apa yang ada dekat kamu waktu banyak habis. Ma indallahi baq, yang ada kat Tuhan yang kekal. Ya, cari yang kekal, cari yang hilang. Ya. Buta masalah. Waktu Tuan Guru ni Abdul Aziz kan disuruh buat derma ni, buat infak ni, kita kena apa dia kata tuan? Bijaksana, jangan bijak sini. Kalau bijak sini, jawab dia mengumpul harta. Dia nak selesai hidup dekat sini je. Tapi kalau bijak sana, sampai ke sana dia punya bijak. Baru dia infak. Orang tu cakap pelik-pelik bunyi. Kena bijak sana, jangan bijak sini. Bijak kita pas sana dia. Ya. Kita rela bayar 10,000, 15,000 kayu jati. Sebab apa? Kita yakin petangkan sampai ke rumah kita kan. Bayar. Sanggup. Kan? Sebab kita tahu dah. Dah pegang semua dah ada kan. Resit dah siap. Petangkan ke 4 insyaAllah sampai. Gitu, kan? Sanggup bayar. Sebab kita yakin benda tak akan sampai. Yang ni bukan janji orang. Janji Allah Ta'ala. Dan bukan benda kecil. Benda besar. Kan? Lepas tu kena ada fikir sampai sana. Kalau fikir sampai dunia je, pop, sana tak nampak, tu habis lah. Itu orang bijak sini. Tanya orang, kau nak bijak sana ke bijak sini? Wah, dia macam bunyi. Ya, nak bijak sana ke nak bijak sini? Kalau nak bijak sini, kau jadi orang bodoh. Ahmak. Sebab Nabi kata apa? Orang cerdik siapa dia? Al-Qayyis. Tu orang cerdik. Lawan dia ahmak. Al-Qayyis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-Qayyis mana orang pintar, man dana nafsa. Dana mana hasabah, mana orang sentiasa muhasabah. Sentiasa cek amalan dia, cukup tidak kena, tidak terima, tidak tuan, takut sentiasa. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan bersiap amal untuk selepas mati. Itu orang cerdik. Mafhum mukhalafah sebalik dia, kalau tak begitu dia orang bodoh lah tuan-tuan. Ya. Tak pernah nak muhasabah amal macam mana nak balik. Besok malaikat datang gentak pun kau terkejut. Allah, ni tak siap, ni tak siap. Balik jalan. Baru dia melaut, tak ada guna lagi dah. Ya. Kemudian tak ada amal untuk akhirat. Kerja dah amal untuk dunia. Itu orang yang tak cerdik. Tapi ahli dunia yang bebal kata tu yang cerdik. Nampak kumpulan mengumpul harta. Yang mengumpul harta di mana? Bukan mengumpul amal. Itulah orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ya, senang cari senang, susah cari susah. Jangan dia kata nantilah saya senang besok saya bagi. Apabila nak senang?
Nafsu ni tak cukup manjang kan. Tak cukup. Dia cukup bila tanah masuk dalam mulut. Dah belaga yang lahat masuk hidung dia baru dia cukup. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, iaitu orang yang suka memberikan kemaafan. Allah Ta'ala sayang. Itu sifat orang mukmin. Dan ingatlah, Allah Ta'ala mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara baik. Itu maknanya apa? Semua tu apa tu? Riyadah lah tuan-tuan. Riyadah. Nak beri kata kita, sayang. Kan, nak infak, sayang. Kemudian nak tahan nafsu pula. Orang silap kita nak maaf. Nampak pula dia boleh apa? Dia ada kuasa, dia bos. Dia bila masa nak kena tindakan oleh, tapi dia tahan. Orang yang berkuasa dia menahan, dia akan dibinakan mahligai di atas syurga. Sabar kerana dia tak tahan atau di bawah. Orang yang berkuasa, dia ada kuasa. Dia nak ambil tindakan minum boleh, tapi tak, dia tak. Dia sabar lah, tak apalah dia maafkan. Semua benda-benda tu perlu pada apa? Riyadah. Senang nak dapat entah. Sifat sedemikian, sifat dia bukan senang nak dapat. Allah. Dalam firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Saya baca ayat yang taubat kan. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menginyai diri sendiri, dia nyai diri dia, buat maksiat, buat mungkar, kan? Mereka segera ingat kepada Allah Ta'ala, dizikir banyak ke Tuhan, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga telah meneruskan perbuatan keji, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui, maka akan salah dan akibat. Sebab orang bila melakukan fahisha, zalim, akan diri dia apa? Zakarullah. Sini maknanya menunjukkan apa ni? Hubungan konteks kita menarik manusia berzikir ke Tuhan tu, itu satu, dipanggil kaedah yang Quran dah tunjuk. Dia banyak dosa, kita banyak bawa dia zikir. Lama-lama dia dapat kesedaran. Tu dalam ayat. Orang yang melakukan dosa fahisha, zalim diri dia, kemudian zakarullah, mereka ingat akan Allah Ta'ala. Ada peranan ingat ke Tuhan ni peranan amat besar. Dia menjadi intipati pada semua ibadat. Satu lagi. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasan ni ialah apa? Keampunan daripada Allah Ta'ala, Tuhan mereka. Dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya. Beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi orang yang melakukan riyadah wal mujahadah ni adalah orang yang sebab dia mencabar. Tuan tarik perhatian dengan cara yang memikat. Sebab ayat Quran bukan turun kat Melaka kan. Itu kan mana? Tanah Arab. Bumi kering kontang. Jadi bila bumi kering kontang, sebut air macam jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman hebat, bawah aliran sungai-sungai. Tarikan. Itu maknanya dalam uslub dakwah, kita banyak memberi tarikan orang. Tarik. Bashir wala tunafir. Beri khabar gembira, jangan meliarkan orang. Mengajar tu begitu maknanya. Mengajar kau maki hama, orang takut. Lama-lama nak dengar tak nak. Kan? Kutuk semacam kan. Benda tu kena sampai, tapi cara menyampai. Arah Ustaz Arun Taib kan. Kita ceramah jangan tiba-tiba Assalamualaikum wa man lam yahkum bima anzalallahu macam kapi kata orang dengar mulu dah kapi. Ayat tu memang kena terang untuk hukum Tuhan. Tapi maknanya uslub dia dulu kan. Terang gini-gini barulah akan kita ni resiko dia gini-gini.
mula-mula semua kapi terperanjat orang dengar. Walau ada kapi ni. Terperanjat orang dengar. Uslub. Ya. Dalam berbahas dengan orang kafir kan. Kerana dia tak faham yang Quran. Kita kena gunakan logik kemudian kita sokong. Ini sebenarnya Quran ni adik. Boleh nampak kan. Nanti baca Quran tu apa gitu. Dia tak nampak dia. Tak kenal Quran kan. Kita kena tegangkan. Itu antara uslub dia nak cara-cara dia. Maka sini uslub dakwah naik. Nabi suruh tu basyir, beri khabar gembira. Wala tunafir, jangan kamu liarkan orang. Dia akan orang bongkawan lagi. Di sini telah sebut. Itulah jannatun tajri min tahtihan anhar. Orang Arab disebut tembuk air tu macam. Seronok ni dapat air 100 kaki gali. Tiba-tiba tu sebut jannah, syurga, lepas tu ada anhar, sungai yang cantik mengalir. Tapi sungai syurga lah, bukan sungai Melaka kan. Bukan atas sungai Pahang, sungai atas dunia ni, bukan sungai Nil pun dah. Sungai jannah, yang benda yang kita tak boleh nak bayangkan. Sangat hebat, sangat cantik. Sebab benda barang syurga, benda yang tak boleh dipertikai. Kalau lagi boleh dipertikai macam ni je, itu bukan syurga. Habis. Itulah. Maknanya nak ceritakan sini apa ni? Orang-orang yang melakukan riyadah wal mujahadah, bersungguh-sungguh, insya-Allah ada balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua qala ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim.